Jadi, tahun 2020 dan tahun 2021, banyak sektor yang terjejas teruk. Antaranya adalah sistem pendidikan kita, di mana mereka semua kena belajar online dah sekarang. Kecuali untuk budak-budak Form 5 Pro Max lah, yang diorang tu ambil SPM tahun ni. Jadi cerita dia lain lah kat sini. Tapi let's be real guys, bukan semua orang mampu nak beli laptop atau tablet. Harga laptop dan tablet sekarang ni bukan murah tau tak. Tambah lagi waktu PKP ni banyak orang kehilangan sumber rezeki. Dan ada je yang kerja pun kerja betul-betul cukup-cukup. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi nak beli macam laptop atau tablet tu memang tak mampu lah. Jadi untuk video kali ni, aku nak tolonglah akak-akak semua dan abang-abang semua dan korang semua untuk beli laptop yang berharga 1,500 ke bawah lah. Senarai aku ni laptop yang betul-betul sesuai untuk macam online learning. Lepas tu buat kerja dia ringan. Jadi jangan expect tinggi sangat macam boleh main GTA 5 ke, boleh main game Cyberpunk ke. Tu bukan macam tu lah. Yang ni memang laptop ringan sahaja ya guys. So jom kita mulakan. Alright, untuk yang pertama ni adalah Asus EM410MA. Okey, dari segi spesifikasi dia taklah menyerlah sangat. Sebab dia pakai Intel Celeron je. Tapi untuk harga dia okey lah, RM1,599. Yes, aku tahu dia lebih sikit daripada RM1,500. Tapi aku rasa yang ni antara yang terbaik lah korang boleh dapatkan. Untuk spesifikasi dia, dia datang dengan Intel Celeron. Lepas tu Intel Integrated GPU, 4GB RAM DDR4, 14 inci screen dengan resolusi 1080p. Lepas tu dia datang dengan 256GB SSD, 720p punya webcam untuk online learning, dan Wi-Fi 5. Dan yang paling penting sekali, dia ada Windows install lah, Windows 10 Home. Overall laptop yang sangat solid dengan harga 1,500 ke atas ni. Dia punya spek taklah rendah sangat, tapi overall tu memang boleh buat kerja tanpa rasa lag lah. Alright, untuk pilihan kedua pula adalah laptop dari Acer, iaitu Acer Aspire ES. Okey, untuk Aspire ES ni aku ada 3 model. Harga dia tak jauh. Yang first model ni harga dia RM1,389, RM1,299 dan RM1,389. Jadi, ada 3 model. So, aku akan bacakan dia punya spek dululah. Untuk spek yang pertama, Acer Aspire ES11. Dia menggunakan Windows 10 Home, Intel Celeron, lepas tu Intel Share Memory sebagai GPU dia, 11.6 inci HD screen, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD dan harga dia RM1,389. Lepas tu untuk kedua pula adalah Aspire ES14. Dia menggunakan Windows 10 Home, Intel Celeron juga. Lepas tu dia menggunakan Intel Share Memory, tapi skrin dia lebih besar lah berbanding yang Aspire 11 tu dengan 14 inci HD screen. Lepas tu untuk RAM dia menggunakan 4GB RAM DDR3, 500GB HDD dan berharga RM1,299. Alright, untuk yang ketiga pula adalah Acer Aspire ES11, tapi dia versi yang berlainan sikit. Dari segi spesifikasi dia menggunakan Windows 10 Home, Intel Celeron juga, tapi grafik dia tinggi sikit, iaitu Intel HD Graphics 500 Share Memory. Lepas tu dia menggunakan skrin 11.6 inci HD sahaja, 4GB RAM DDR3, 500GB HDD dan berharga RM1,389. Jadi kat sini korang boleh buatlah 3 pilihan. Korang nak yang biasa je ke, ataupun korang nak skrin lebih besar, ataupun korang nak GPU yang tinggi sikit. Yang jadi korang bolehlah main game yang tak adalah tinggi sangat, tapi boleh main game sikit-sikit lah kat situ. So itu pilihan korang lah. Harga dia taklah jauh beza sangat, 100 je beza dia. So untuk pilihan kedua lah yang berharga 1,500 ni. Untuk pilihan aku yang ketiga pula adalah Joybook 155 Pro. Untuk Joybook ni, apa special dia adalah dia memang sangat-sangat nipis. Harga dia sama macam Asus tadi yang berharga RM1,599. Ya, aku tahu dia lebih RM1,500, tapi aku rasa korang boleh kompromi sikit lah. Sebab dia nipis, macam cakap tadi, ringan dan spek dia pun masih sama juga macam Asus tadi tu. Jadi untuk spesifikasi dia menggunakan Intel Celeron, lepas tu Intel Integrated Graphics, 4GB RAM DDR4. Lepas tu korang diberi 3 pilihan untuk slot memori. Nak 128GB SSD ke, 256GB ataupun 512GB. Untuk korang punya SSD tu ikutlah expansion storage tu korang nak mana satu. Dari segi I/O dia tak banyak sangat. Dia ada satu je USB 3.0, satu headphone jack, satu type C USB dan satu micro HDMI. Dia kurang sikit dari I/O tu, tapi overall solid package lah dari Joy sendiri. Alright, untuk beberapa laptop lepas ni adalah Chromebook.
Jadi apa benda Chromebook ni kan? Well, basically Chromebook ni dia sebenarnya sama je macam laptop biasa, tapi instead of gunakan Windows punya OS, dia guna Chrome punya OS. Kalau kita tengok Chrome OS ni, kalau sekali imbas memang nampak macam Windows, tapi dia ada banyak perbezaan dia. First sekali, Chrome OS ni dia memang sangat minimalistic. Yang kedua pula, dia punya user interface memang senang gila untuk kanak-kanak faham. Yang ketiga pula, dia ada Google Play. Jadi kalau korang semua nak download aplikasi-aplikasi yang ada dekat phone korang tu yang pakai Android, senang jelah boleh download dekat Chrome OS ni. Jadi korang nak download apa? Microsoft punya Excel ke apa-apa ke, Microsoft Office ke, semua ada. Ataupun kalau korang nak download Google Classroom ke, Google Doc ke, semua dah ada dah dekat laptop ni. Jadi korang punya ekosistem tu memang dah complete, tak ada masalah dah. Kalau pakai Windows tu korang kena download kat luar lah cerita dia. Yang terakhir pula pasal Chromebook yang special ni, dia jauh lebih murah berbanding dengan Windows laptop yang biasa. Kalau korang tengok dulu tu spek di Chromebook ni dia sebenarnya lebih kurang je macam Windows laptop. Tapi Windows laptop harga dekat 1,600, 1,700. Tapi dekat Chromebook ni harga dia 1,000 ke 1,100 macam tu. Jadi aku rasa memang sangat sesuai lah kalau nak digunakan untuk belajar saja, kalau tak buat kerja berat-berat tu kan. Jadi inilah Chromebook yang berharga around 1,500 sehinggalah ke 1,000. Alright, untuk yang pertama adalah Acer Chromebook 311. Ia datangkan dengan operating system Chrome OS. Lepas tu yang menggunakan prosesor Intel Celeron. Dia datangkan dengan Intel Integrated GPU dan ada 4GB built-in memory. Dengan harga RM1,199, memang aku rasa one of the best Chromebook kami dapatkan lah. Untuk yang kedua pula adalah Asus Chromebook C204MA. Untuk prosesor yang menggunakan Intel Celeron Dual Core. Lepas tu yang menggunakan Chrome OS. Chipset dia menggunakan Intel Integrated GPU, menggunakan 4GB LPDDR4 dan datang dengan display 11.4 inci beresolusi HD sahaja. Untuk storage dia datang dengan 32GB eMMC punya storage. Tapi jangan bimbang, dia ada penyokongan micro SD card. Jadi kalau kecil sangat storage tu, jangan bimbang, korang boleh letak micro SD card untuk expand dia punya storage. Dan dia datang dengan integrated Wi-Fi 5 dan ada Bluetooth. Jadi ni sajalah untuk Chromebook yang korang boleh beli yang baru. Tapi kalau korang nak cari alternatif yang lagi murah, ada je. Korang boleh search kat Shopee, tulis je Chromebook. Dekat situ penuh dengan refurbish punya Chromebook. Harga dia dalam 500, 300 macam tu. Tapi peringatan aku untuk korang semua dah kakak semua, just ingat ya, refurbish punya laptop ni, dia sebenarnya originally ada masalah lah kalau dia keluar kilang tu. Lepas tu company-company lain belilah, lepas tu dia orang baiki lah, dia orang jual balik. Dan overall kalau refurbish ni, dia punya kualiti tu sama je yang macam yang baru. Cuba peringatan aku, kadang-kadang tu benda nak rosak kan, tak boleh buat apa tak. So kalau rosak tu, korang boleh claim warranty ataupun check dengan seller untuk dapatkan terus yang baru. So tu je lah yang kelemahan yang ada kat refurbish ni. Tapi kalau untuk belajar biasa tak ada masalah punya lah. Just beware lah masalah-masalah macam dapat laptop tu rosak ke, bermasalah ke, tak boleh turn on. Yang tu yang kurang suggestion sikit lah kalau korang nak beli refurbish ni. Kalau korang beli dekat seller macam Acer ke official store tu, dia mostly kalau sampai-sampai rosak tu takkan punya lah. Lagi satu warranty dia lagi banyak lah, macam 2 tahun ke 3 tahun macam tu. Kalau macam refurbish ni mungkin 6 bulan macam tu je lah. So tu untuk Chromebook refurbish lah. Okay, sekarang kita cakap pasal tablet pula. Alright guys, sebelum kita pergi ke bab tablet, aku nak beritahu korang semua dulu, kalau laptop yang korang cari tu tak ada dekat description, macam link-link Shopee semua tu, bermakna laptop tu sold out ataupun pasaran online memang tak ada. Jadi korang kena cari dekat kedai fizikal lah. Sebab barang-barang macam tu sekarang, macam laptop ni memang limited edition gila lah. Sebab PKP kan, orang semua nak cari kelas online, nak cari laptop murah kan. Jadi orang kata apa, siapa cepat dia dapat lah. So kita proceed ke bahagian tablet. Kalau korang rasa laptop ni mungkin terlalu susah sikit kan, okay, mahal sangat, alternatif dia of course lah tablet. Untuk tablet pertama ni adalah tablet dari Samsung, iaitu Samsung Galaxy Tab A7 tahun 2020 ni, paling baru Harga dia RM999 je. Jadi dari segi spesifikasi dia, dia datang dengan skrin IPS LCD dengan saiz skrin 10.4 inci dengan resolusi 1080p. Lepas tu dia menggunakan Snapdragon 662, 32GB storage dan 3GB RAM. Dan dia menyokong microSD card untuk expand storage. Datang dengan Android 10 berasaskan One UI 2.5,
8 megapiksel kamera utama dan 5 megapiksel untuk kamera selfie. Lepas tu dia ada audio jack, bateri berkapasiti 7040 mAh, datang dengan 15 watt charger. Fast charging Dan overall tablet yang aku rasa dalam list ni yang paling powerful, dan aku rasa kalau nak beli tu, this is the best one lah to get right now. Alright, untuk tablet yang kedua pula adalah tablet dari Samsung juga. Jadi ni alternatif untuk A7 ni lah, iaitu Samsung Galaxy Tab A sahaja. Jadi untuk tablet ni dikeluarkan dengan harga RM599 je. Yes, murah lagi kan? Di diskaun 400 kat situ dah. Jadi dari segi spesifikasi, tablet ni hadir dengan skrin TFT LCD, saiz skrin 8.0 inci dengan resolusi HD sahaja, Snapdragon 429, 32GB storan dan 2GB RAM, dan sokong untuk microSD card. Android 10 berasaskan One UI 2.0, ada 8 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel untuk kamera selfie, dan dia ada audio jack dan bateri berkapasiti 5100 mAh. Okey, untuk tablet yang ketiga ni lah tablet yang kedua paling powerful dalam list aku, iaitu TagLess T30 dengan harga RM799. Jadi macam korang tahu, TagLess ni dia tak popular sangat, tapi dia sebuah brand dari China dan dia mengeluarkan banyak lah macam laptop dan tablet. Dan overall dari segi review aku tengok online memang mantap lah. Orang kata tablet ni actually pretty good lah untuk sebuah tablet yang berharga murah macam ni. Untuk spesifikasi, yang menggunakan skrin IPS LCD dengan saiz skrin 10.1 inci dan beresolusi Full HD+, dan menggunakan MediaTek Helio P70, di mana chipset ni sebenarnya lebih kurang je power dia dengan Snapdragon 662. Untuk RAM pula, ia menggunakan 4GB RAM dengan 64GB storan, dan datang dengan Android 10 dan menyokong microSD card untuk expand the memory. Untuk kamera, yang menggunakan 8 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Lepas tu dia ada audio jack dan bateri dia pun memang sangat besar, iaitu 8000 mAh. So dia punya spesifikasi dia memang mantul gila lah. 4GB RAM, 64GB storan. Kalau korang nak buat macam multitasking, 4GB RAM ni memang dah cukup dah lah. Compare dengan tablet-tablet lain tu, dia macam kurang sikit lah RAM tu. Jadi kalau korang nak buat kerja banyak dekat tablet ni, bagus jugalah kat situ. Alright, untuk tablet yang terakhir ni yang paling murah sekali aku suggest kat korang adalah TagLess P20 HD dengan harga RM529. Okay, tablet ni dari segi spesifikasi dia tak powerful sangat, tapi dia memang sangat murah lah kan, RM529 je kan. Dari segi spesifikasi, yang menggunakan skrin IPS LCD dengan saiz skrin 10.1 inci dengan resolusi Full HD+. Lepas tu dia menggunakan chipset Unisoc SC9863A. Lepas tu dia datang dengan 4GB RAM, 64GB storan, dan datang dengan Android 10, sokong microSD card, 5 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel selfie punya kamera. Ada audio jack dan bateri dia pun besar, 6000 mAh. Ni adalah tablet yang paling murah yang korang boleh dapatkan, dan at the same time dia agak powerful juga. Tapi satu benda yang aku suka pasal tablet ni adalah dia ada HD Plus punya skrin. Jadi resolusi dia lagi hidup lah berbanding yang lain tu yang pakai skrin HD sahaja. Jadi itu saja dari aku untuk tablet-tablet dan laptop-laptop murah yang korang boleh gunakan untuk anak-anak untuk belajar online. Aku harap list ni boleh tolong korang semua untuk buat pilihan lah beli laptop dan tablet tu. So that's all. Assalamualaikum. Bye. So guys, jangan lupa subscribe, like and share semua video-video Wiser.